Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Afifi bin Muhammad Tajuddin. Nombor metrik di 2018-208-6237. Alhamdulillah, hari ini bersama saya kita akan berkongsi tentang dari segi akhlak, iaitu melalui pemikiran Ibnu Ghazali dan Ibnu Maskawih. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Yakni yang bermaksud, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingati Allah. Apa itu akhlak? Akhlak dari segi bahasa yakni berasal daripada perkataan khuluq yang bererti perilaku, perangai atau tabiat. Maksud ini terkandung dalam kata-kata Aisyah berkaitan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud akhlaknya, yakni Rasulullah, adalah Al-Quran. Akhlak Rasulullah yang dimaksudkan dalam kata-kata di atas ialah kepercayaan, keyakinan, yakni pastu pegangan, sikap dan tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semuanya merupakan pelaksanaan ajaran Al-Quran. Akhlak dari segi istilah menurut Imam Al-Ghazali, iaitu akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu. Menurut Ibnu Maskawih pula, iaitu akhlak ialah keadaan jiwa di mana seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa pertimbangkan akal fikiran terlebih dahulu. Di sini kita boleh lihat berdasarkan analisis perbandingan yang telah saya buat dan saya boleh kongsi, iaitu kajian ini dikenal pasti pemikiran konsep akhlak Imam Al-Ghazali dan Ibnu Maskawih daripada perspektif persamaan dan perbezaan. Apa yang saya boleh kupaskan dan kongsikan bersama anda, iaitu daripada segi persamaan pemikiran Al-Ghazali dan Maskawih, iaitu dari segi mendapati bahawa hakikat akal ialah memperoleh pengetahuan secara semula jadi, dan pengetahuan yang diusahakan dari kenikmatan esensial untuk memikirkan apa yang semestinya harus difikirkan untuk mengarahkan unsur dan elemen emosi dan jasmani. Mereka juga berpendapat bahawa pengetahuan intelek berfungsi untuk membezakan kebaikan dan keburukan dalam mengelakkan perilaku nafsu syahwat yang merosakkan akhlak. Allah telah menciptakan manusia dan memberikan akal agar manusia menjadi makhluk yang sempurna dan mulia. Akal terdiri daripada kekuatan teoretikal yakni alimah, dan praktikal iaitu amilah, seperti yang dinyatakan Al-Ghazali dan Maskawih. Hakikat kekuatan tersebut cenderung kepada ilmu pengetahuan dan ilmu. Jiwa wujud dalam badan fizikal, ilmu bersarang dalam jiwa. Kerana ilmulah Allah menjadikan manusia. Ilmu diperoleh melalui proses aktiviti intelek.
Justru itu proses wujudnya aktiviti intelek, maka manusia dapat mencapai kesempurnaan dan kemuliaan. Dalam membincangkan tentang keutamaan, Al-Ghazali dan Miskawih merumuskan kekuatan ilmu ialah keutamaan hikmah, iaitu kebijaksanaan sebagai tingkat intelek yang tinggi. Keutamaan hikmah disandarkan kepada pengetahuan vertikal dengan Allah dan horizontal dengan manusia untuk menentukan pilihan yang benar sesuai pada hakikatnya. Manakala dari segi pembentukan akhlak, Al-Ghazali dan Miskawih sama-sama membincangkan tentang kebaikan, iaitu al-khair, keutamaan, al-fadail, kebahagiaan yakni al-sa'adah, dan kesempurnaan iaitu al-kamal. Keempat-empat teori ajaran ini mesti diambil kira secara sepadu dan berterusan dalam mewujudkan pendidikan Islam yang paling berkesan. Persamaan pemikiran kedua-dua tokoh dalam jiwa insan terdapat kekuatan ilmu, yakni intelek yang menentukan emosi dan jasmani. Sedangkan dari segi perbezaan, Al-Ghazali membincangkan tentang akhlak secara dalaman dan mendalam dengan fungsi dan tugas untuk setiap aspek. Sementara Ibnu Miskawih menjelaskan iaitu secara luaran dan perilaku yang muncul dari aspek-aspek yang tersebut. Pada kesimpulannya, perbincangan Al-Ghazali dan Miskawih iaitu tentang konsep akhlak, bahawa kedua-dua tokoh menekankan bahawa tujuan akhir kehidupan manusia adalah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh itu, manusia semestinya mempraktikkan amalan-amalan kebaikan untuk mencapai matlamat itu. Akhlak sangat penting dan pengaruhnya sangat besar dalam membentuk tingkah laku manusia. Apa saja yang lahir dari manusia atau segala tindak tanduk manusia adalah sesuai dengan pembawaan dan sifat yang ada dalam jiwanya. Umpama pokok dengan akarnya, bermakna tingkah laku atau perbuatan seseorang akan baik apabila baik akhlaknya. Seperti mana pokok, apabila baik akarnya, maka baiklah pokoknya. Apabila rosak akarnya, maka akan rosaklah pokok dan cabangnya. Sekian, terima kasih. Imam Al-Ghazali adalah tokoh yang masyhur dengan ketinggian ilmunya. Imam Al-Ghazali dilahirkan pada tahun 450 Hijrah bersamaan dengan 1058 Masihi di At-Tabirin, Ghazalah di Bandar Tus, Khurasan, Iran. Nama sebenarnya ialah Abu Hamad Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Beliau digelar Al-Ghazali bersempena dengan gelaran bapanya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing, iaitu Al-Ghazal. Ada yang mengatakan mengambil sempena kampung kelahirannya, iaitu Ghazalah. Beliau berasal dari keluarga yang miskin. Bapanya merupakan seorang ahli sufi yang sangat warak. Bapanya mempunyai cita-cita yang tinggi, iaitu ingin melihat anaknya menjadi orang alim dan soleh. Nama lengkap Ibnu Miskawih adalah Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yaqub bin Miskawih. Ia lahir di kota Rai, Iran pada tahun 320 Hijriah atau 932 Masehi, dan wafat di kota Asfahan pada tanggal 9 Safar tahun 421 Hijriah atau bertepatan 16 Februari tahun 1930 Masehi. Ia terlahir pada era kejayaan kekhalifahan Abbasiyah. Ibnu Miskawih adalah seorang penulis Persia
sebagian antara lain terkenal mempelajari sejarah dari Abu Bakar Ahmad Ibnu Kamil Al-Qadhi, mempelajari filsafat, dan mempelajari kimia dari Abu Tayyib.